Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar Genosis. Supaya majlis ilmu kita mendapat limpahan keberkatannya, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin. Okey, untuk makluman tuan-puan, ini merupakan siri webinar kita yang kedua yang dibawakan oleh Agensi Inovasi Malaysia dan Yayasan Jenovasi bersama Right Education. Siri webinar pertama kita bertajuk penyiasatan mini genosis telah kita laksanakan pada 11 Jun yang lalu. Kita juga akan membawakan dua lagi siri webinar tentang pelaksanaan PDP kehebat dalam program Genosis yang boleh tuan-puan amalkan terutamanya semasa melaksanakan pembelajaran dari rumah. So lagi dua siri ni kita akan bawa dalam minggu depan dan minggu satu lagi ya. Seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah membawa banyak cabaran kepada pelajar-pelajar kita. Akan tetapi kita juga dapati bahawa ia juga membuka peluang yang besar untuk pelajar-pelajar kita meneroka kemahiran dan trend global agar mereka sentiasa berdaya saing seiring perubahan yang telah sedang dan akan berlaku. Webinar Genosis siri kedua ini akan melihat bagaimana kita peranan guru boleh menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar-pelajar kita menerap dan mengembangkan kemahiran dan trend global sepanjang pembelajaran dari rumah dan mengapa ia penting. Banyak aspek kemahiran dan trend global yang boleh kita pelajari actually daripada krisis kesihatan yang sedang melanda dunia ketika ini. Inilah yang akan barisan panel kita kongsikan dalam webinar hari ini yang bertajuk pembelajaran dari rumah, penerapan kemahiran dan trend global. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang soalan, bolehlah kongsikan atau ajukan soalan tuan-puan di pautan Padlet yang telah kita sediakan dalam kita punya poster dan juga ringkasan webinar atau pada ruang Q&A pada skrin tuan-puan tu. InsyaAllah ahli panel kita akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. So tanpa membuang masa, saya perkenalkan ahli panel kita pada hari ini iaitu Puan Sawitri Charun. Saya rasa ni pun kita dah perkenalkan minggu lepas. Bagi yang baru join kita hari ini, Puan Sawitri adalah seorang konsultan pendidikan dari Right Education. Beliau memulakan kerjaya sebagai seorang guru dan mempunyai pengalaman yang luas dalam melatih guru dan pihak kepimpinan sekolah dari bukan sahaja dari Malaysia, bahkan di Indonesia, Tanzania dan Lebanon ya. Mula melibatkan diri dalam program Genosis pada tahun 2018 dan telah melaksanakan beberapa bengkel Genosis untuk jurulatih utama Genosis dan juga para pemimpin kanan sekolah-sekolah rintis Genosis. Ahli panel kita yang kedua ialah Cik Sarah Lasung, merupakan seorang pendidik dari Kuching, Sarawak. Beliau memulakan kerjaya juga sebagai seorang guru di SMK Green Road dan kemudiannya menjadi seorang jurulatih guru dalam program Teach for Malaysia. Beliau juga telah melaksanakan pelbagai projek dengan guru-guru di pendalaman untuk meningkatkan aspirasi pelajar. Projek-projek ini telah berterusan selama 5 tahun dan sekarang menjadi asas kepada program Finco Mentor yang berlangsung di 7 buah negeri di Malaysia. So itu sedikit sebanyak pengenalan tentang panel kita. So tanpa membuang masa, saya rasa saya persilakanlah kita punya ahli panel untuk mulakan sesi. Dipersilakan. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Laili. Selamat datang semua cikgu-cikgu, apa khabar semua? So ini siri Genosis, webinar Genosis kita yang kedua. Terima kasih cikgu-cikgu dah sudi meluangkan waktu untuk bersama-sama kita hari ini. Okey. So norma kita untuk siri webinar kita hari ini, untuk memastikanlah bahawa webinar kita hari ini berjalan dengan lancar, kita ada 5 norma. Okey, norma yang pertama tutup mikrofon, tapi sebab kali ini kita menggunakan Teams live, jadi sebenarnya ini dah tak valid lah sebab memang kalau participant
microphone automatically muted. Okay. Tapi saya nak menggalakkan cikgu-cikgu untuk menggunakan chat box Q&A dekat atas sebelah kanan. Kalau cikgu pakai komputer, dekat handphone pun atas sebelah kanan gunakan chat box untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Okey, pastikan telefon bimbit ada sebab hari ni kita ada aktiviti, ada exit ticket. Pada hujung webinar kita ada exit ticket. Cikgu akan menggunakan telefon bimbit untuk membuat exit ticket ni. Okay. Spirit kita hari ini adalah ada dua. Okay. Semangat yang kita ingin bangunkan hari ini throughout this webinar, semangat saling menghormati, okay, dan semangat ingin belajar. Okay, baik. Cikgu-cikgu, saya nak mohon maaf dulu kalau cikgu nampak saya asyik tengok phone. It's because sometimes platform ni saya automatically mute. Jadi kalau saya mute, saya tak nampak sebab sekarang screen saya full screen. Saya tak nampak kalau mikrofon saya mute. Jadi Puan Laili akan kirim message dekat saya pakai WhatsApp. So that's why sometimes I have to look at my phone hanya untuk make sure bahawa saya tak mute lah. Okay, nanti cikgu-cikgu tak dengar pula kan apa yang saya nak cerita. Okay, untuk webinar kita hari ini, kita buat dua anggapan. Jadi ada dua assumptions that we make today ya. Dan saya nak clarify dulu. Satu assumption adalah guru, cikgu-cikgu mempunyai saluran communication. So channel of communication yang konsisten dengan murid. Jadi tips-tips yang kami berikan hari ini, dia memerlukan saluran komunikasi yang konsisten di antara cikgu dengan murid. Kalau belum ada saluran komunikasi yang konsisten, mungkin cikgu akan rasa, oh tips-tips yang kami berikan ni mungkin tak boleh cikgu nak gunakan. Okay, so anggapan kami adalah bahawa cikgu sudah mempunyai saluran komunikasi yang konsisten dengan murid. Sama ada menggunakan WhatsApp atau menggunakan email atau menggunakan Google Classroom. Anggapan kedua kami adalah murid mempunyai akses internet yang mencukupi. Sebab tips-tips yang kami akan berikan hari ini banyak yang memerlukan penggunaan internet akses. Tak perlu banyak tapi mencukupi. Okey, dua anggapan ni lah. Okey, saya cek lagi sekali just to make sure saya tak mute. Baik. Okey. Alright, so agenda kita hari ni, saya akan berikan sedikit gambaran secara umum apa itu kemahiran global dan trend global. Hanya sebagai ulang kaji lah, dan mungkin juga dekat hari ini yang ikut serta kita punya webinar ni, mungkin ada kawan-kawan kita yang bukan dari sekolah genosis. Jadi mungkin tak tahu apa itu kemahiran global genosis dan trend global genosis. Jadi nanti saya akan mulakan dengan memberikan gambaran umum. Kami akan memberikan tips mengembangkan pemahaman tentang trend global dan tips mengembangkan kemahiran global. Jadi apa yang cikgu boleh buat semasa murid belajar dari rumah yang boleh membantu murid-murid kita mengembangkan pemahaman dia tentang trend global dan juga mengasah kemahiran global dia. Okay, kemudian kita ada exit ticket dan kemudian kita ada sesi soal jawab lah kalau kita masih punya waktu. Okay, so sebelum saya berikan kerangka umum genosis, tadi kita ada buat satu aktiviti kan? Okay, aktiviti dia ini saya tunjuk dekat cikgu lagi sekali. Okay, siapa yang belum buat boleh buat sekarang. Pergi ke menti.com dan masukkan kod akses 102846. Okay. Atau cikgu boleh scan ni, okay, 102846. Okay. Jadi kita tengok. Wow. Okey. Pertanyaan saya, ingin pelajar saya menjadi seorang yang apa? Okey, jadi saya lihat ni yang besar, berjaya, bertanggungjawab, kreatif. That means
banyak orang yang menulis ciri berjaya, ciri bertanggungjawab, kreatif. Kita lihat ada dedicated, berkeyakinan, berani cakap, mempunyai harapan, beradab, holistik, cuba dan tidak putus asa. Okey, berdaya tahan, berani, mempunyai nilai-nilai murni. Excellent. Wow, great. So, kalau memang inilah yang kita nak, okay, inilah yang kita nak lihat in our kids, right? Tak cukup hanya dengan kita prepare student kita untuk peperiksaan. Tidak cukup hanya dengan memberikan mereka latih to be, tak cukup dengan hanya make sure yang student-student kita ni boleh score A dalam peperiksaan. Murid-murid kita memerlukan lebih dari itu sebab itu yang kita nak, right? Kita nak bukan hanya murid yang berjaya secara akademik tetapi juga dia bertanggungjawab, berkeyakinan, berani, beradab. So dalam program Genosis, di dalam kerangka Genosis kami sudah take into account all these things, right? Dalam kerangka Genosis, cikgu bukan hanya mengajar kurikulum kebangsaan tetapi cikgu juga mengajar murid kemahiran-kemahiran global. Cikgu juga mengajar murid tentang trend global dan cikgu juga mengajar murid tentang konsep global. Dan hari ini kita hanya akan fokus dulu kepada kemahiran global dan trend global. Dengan kemahiran global, dengan trend global ini, cikgu dapat memastikan bahawa apa yang cikgu inginkan daripada pelajar-pelajar cikgu tu yang tadi cikgu tulis tanggungjawab, berani dan sebagainya, itu cikgu dapat melaksanakannya. So your students can achieve all these things that they want, right? Okay. So kita sekarang bercakap tentang trend global dulu. Saya bagi gambaran secara umum sahaja. So trend global ada 3 dalam Genosis. Trend global yang pertama adalah kewarganegaraan global. Ini ada kaitannya dengan, ini maksudnya global citizenship. Ini maksudnya kita nak murid-murid kita yang mempunyai kesedaran tentang tanggungjawab mereka sebagai manusia. So when we talk about things like social justice, ya, keadilan sosial, making sure that semua orang mempunyai hak yang sama. Itulah yang kita maksudkan dengan kewarganegaraan global. It's about being a good global citizen. Dan benda ni memang luas, memang besar. Kemudian kelestarian global. Ini ada kaitannya dengan alam sekitar, tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Jadi kita nak murid-murid kita ni bukan hanya faham tentang bentuk muka bumi contohnya. Itu yang dia pelajari dalam geografi kan. Tapi kita juga nak dia faham bahawa dia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga muka bumi. Dia mempunyai tanggungjawab untuk menjaga sumber-sumber kekayaan yang ada di dalam alam sekitar. Okay? Itulah kelestarian global. Kemudian kita juga ada inovasi dan keusahawanan global. We know that dalam abad ke-21 ini, everything is about business, right? Semuanya ada kaitan dengan inovasi, teknologi, tentang business, dan kita juga ingin membangun pelajar-pelajar yang ada pemikiran ekonomi, dia boleh membuat keputusan-keputusan ekonomi yang baik untuk diri dia. Jadi tak semestinya dia harus menjadi seorang businessman, tapi juga adakah dia mampu untuk mengelola keuangan dia sendiri? Adakah dia mampu untuk membuat keputusan-keputusan tentang keuangan yang bijak? Adakah dia mampu melihat sesuatu masalah dalam kehidupan dia dan dia boleh memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Dia menggunakan pemikiran kritis, menggunakan inovasi dan sebagainya. So, secara ringkas, itulah trend global. Cikgu-cikgu boleh pelajari lebih lanjut tentang trend global ni dalam buku Panduan Guru Genosis. Baik, sekarang Cik Sarah Lasung akan berkongsi dengan kita lah apa tips-tips tentang trend global. So, Sarah, dipersilakan. Alright, thank you Savitri. Selamat datang kepada semua guru-guru yang bersama dengan kita.
So sekarang saya akan memasuki bahagian yang lebih praktikal untuk guru-guru sekalian. Jadi tadi Sawitri sudah menerangkan sedikit tentang trend-trend global tadi. So sekarang kita nak tanya, okay, kalau di dalam sesi pembelajaran dengan pelajar, bagaimanakah kita boleh mendalami trend-trend ini? So dalam slide ini kalau cikgu lihat ada 4 tip yang kami berikan. Ada banyak lagi cara tapi hari ini kita akan berfokuskan kepada 4 tip ini dan kita akan masukilah satu persatu. Okay? So tip yang pertama adalah kita akan kaitkan topik dengan trend global. Sawitri, can we have the next slide? Okay, so kalau cikgu lihat ini adalah gambaran daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 1 unit 16 dan topik dia adalah Dunia Baharu Tani. Untuk unit ini, kita boleh kaitkan dengan trend global. Dua contoh di sini iaitu inovasi dan keusahawanan. Contohnya murid boleh mempelajari tentang industri pertanian yang dapat berkembang disebabkan oleh pemodenan, perindustrian dan kejuruteraan. So you can see, cikgu boleh lihat, inovasi berlaku banyak dalam sektor ini pada masa sekarang. Kita juga boleh mengaitkan dunia baharu tani ini dengan kelestarian alam sekitar. Bagaimanakah perancangan bandar mengambil kira keperluan masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian. So kalau cikgu lihat slide ini adalah sebenarnya contoh daripada satu kerangka yang kita sudah hasilkan dan resource ini akan dimuatkan ke dalam GEMS, sistem GEMS. Dan cikgu boleh muat turunkanlah dalam masa terdekat ini. Okay, so masa saya dengan Puan Sawitri melihat buku-buku teks dari 6 subjek tingkatan 1, kami memang nampak banyak peluang untuk guru-guru mengaitkan subjek dengan trend global. So cikgu jangan risau kalau rasa tak ada. Sebenarnya kalau lihat betul-betul dalam semua pengisian buku teks, memang terdapat banyak trend global yang boleh cikgu kaitkan untuk pelajar. Okay. So satu lagi contoh yang kita highlightkan adalah dari matematik tingkatan 1 bab 8 iaitu garis dan sudut. Dan garis dan sudut ini kalau betul-betul lihat dia sangat berkaitan dengan bidang seni bina. So tunggu sekejap ya. Okay, seni bina. Dan di sini trend global yang kami nampak adalah inovasi dan keusahawanan lagi, di mana pengetahuan tentang garis dan sudut diperlukan para inovator dalam industri seni bina, architecture ya. Dan kita juga memberikan guru-guru contoh video yang boleh menunjukkan bagaimanakah bab ini berkaitan dengan architecture. Alright, so cikgu boleh menggunakan resource ini nanti untuk membantu melihat bagaimanakah trend global dikaitkan dengan subjek kamu. Alright, so ini adalah tip pertama iaitu mengaitkan dengan pembelajaran, okay, kaitkan topik. So tip kedua pula adalah untuk menggunakan berita semasa. Ini adalah satu resource yang memang banyak, abundant dalam internet. Okay, cikgu boleh masuk mana-mana brand berita macam Astro Awani ataupun Malaymail. Semua ini adalah diberikan secara percuma dan cikgu boleh mengambil satu topik. Contohnya di sini kita ada 3 topik yang dipilih dan setiap topik ini memang dia akan berkaitan dengan satu trend global. Kita boleh mulakan dengan yang pertama, contohnya waspada alat pengimbas suhu lebih murah dari harga pasaran. So kita tahu isu ini di mana alat pengimbas suhu memang dia mahal. Okay? Sekarang dia dalam lingkungan 300-400 ringgit. Tapi adakah global citizen, sebagai seorang global citizen kita boleh buat inovasi untuk mencipta sesuatu yang lebih murah supaya teknologi ini dia boleh it can be reached, boleh disampai oleh semua rakyat Malaysia ataupun rakyat dunia. So bahagian ini kita boleh cepat-cepat kaitkan dengan inovasi dan keusahawanan. Right? So contoh yang satu lagi pencemaran. MPOB arahkan kilang sawit di Kluang henti operasi. So bila kita tengok tajuk pencemaran, straight away we know dia berkaitan dengan kelestarian. Bagaimanakah kita menjaga
alam sekitar, bagaimanakah kita akan pastikan sumber-sumber di alam sekitar ini boleh berterusan hingga ke generasi yang akan datang. Okay, so then satu lagi, guide for domestic violence survivor. Orang yang sorry, Savitri, help me. What is the abuse? The word for abuse? Mungkin mangsa kekerasan rumah tangga. So, okay. Sorry Sarah, you're muted. Yeah, so untuk topik ini memang dia berkaitan dengan kewarganegaraan sebagai seorang yang bertanggungjawab, sebagai seorang warga negara global. What is your duty when you have this issue? What can you do when you do this issue? When you face this issue? Yeah. Okay, so ini tip kedua berkaitan dengan berita semasa. Tip ketiga pula adalah untuk menggalakkan pembacaan kendiri secara meluas. So independent reading, kita menggalakkan pelajar kita untuk membaca, untuk bertanggungjawab membaca sendiri. Okay, so kita boleh gunakan app-app seperti Padlet, Flipgrid, Google Slides untuk murid berkongsi refleksi. Dan resource-resource ini cikgu boleh menggunakan Google Drive untuk membuat koleksi artikel di mana mereka boleh melihat koleksi tersebut. Dan kemudian satu lagi adalah untuk mencabar pelajar dengan memberikan aktiviti pengayaan dan menggalakkan pemikiran yang kritis. So bertanyakan tentang pendapat mereka, memberikan perspektif yang berlainan untuk pelajar melalui koleksi artikel-artikel yang disediakan. Okay. Dan tip yang terakhir untuk trend global, disebabkan oleh sekarang kita memasuki fasa PKP pemulihan. Ini bermaksud pelajar boleh pergi keluar untuk buat aktiviti-aktiviti tertentu, dan antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah pemerhatian. Ini adalah antara contoh yang kami boleh berikan kepada cikgu. For example, mereka boleh mungkin pada hujung minggu bersama dengan ibu bapa pergi ke pusat membeli belah, dan di sana cikgu boleh memberikan beberapa soalan untuk mereka buat perhatian. Contohnya, apakah yang berbeza dengan pusat membeli belah sekarang? Adakah semua orang menggunakan pelitup muka? Mengapa? Mengapa tidak? Ini adalah lebih berkaitan dengan kewarganegaraan. Adakah orang bertanggungjawab menjaga kesihatan semua orang di sekeliling mereka? Soalan yang seterusnya yang boleh ditanya, apakah yang boleh dilakukan oleh pengusaha restoran ataupun bisnes-bisnes lain untuk menambahkan pendapatan? Nah, dengan MCO ini ramai yang bisnes mereka terjejas. Jadi mereka perlu mengaplikasikan inovasi dalam bisnes mereka. So trend-trend ini pelajar boleh gunakan dalam pemerhatian bila mereka keluar. Kalau contohnya kelestarian juga, apakah jenis-jenis pelitup muka yang pelajar nampak orang pakai? Adakah dia single use ataupun mereka menggunakan pelitup muka yang reusable? Jadi banyak yang mereka boleh perhatikan di luar sana, dan cikgu boleh menggunakan peluang ini untuk mencabar pelajar menikmati trend-trend global. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Sarah. Sarah, can you hear me now as I speak? Yes. Okay. Great. Okay. Thank you, Cik Sarah. Jadi kalau saya boleh bagi sedikit summary untuk trend-trend global ni, apa yang cikgu boleh buat sekarang adalah menimbulkan kesedaran di dalam murid-murid kita. Biar diorang sedar dulu, we raise the awareness. Diorang sedar tentang kewarganegaraan global. Diorang sedar tentang kelestarian global dan inovasi dan keusahawanan global. We create that awareness. Once murid kita dah ada awareness tu, dia dah macam pakai satu lens, okay? Dan dia dapat melihat situasi-situasi di dalam kehidupan dia melalui lensa trend-trend global ini. So contohnya lah macam galakkan pemerhatian. Kita boleh buat observation of so many things around us. Banyak hal-hal yang berlaku di sekeliling kita ni yang kita boleh jadikan objek untuk pemerhatian, dan cuba kita lihat
dari konteks kewarganegaraan global, kita lihat dari konteks kelestarian global. Kalau saya nampak mask pelitup muka tu yang orang dah pakai, dia buang merata-rata, dia pergi jogging, dia nampak banyak mask dekat tepi-tepi jalan. Kalau murid tu dia dah ada timbul kesedaran tentang kelestarian global, dia akan automatically berfikir, oh, benda ni boleh mencemarkan alam sekitar. Mungkin cikgu boleh berikan projek design thinking, mencipta bagaimana kita boleh mereka cipta satu jenis pelitup muka mask yang biodegradable contohnya. Jadi kita gunakan apa yang ada di sekeliling kita ni untuk menimbulkan kesedaran student-student kita tentang trend-trend global, right? Okay. So tadi 4 tips bagaimana cikgu boleh bantu murid-murid kita lebih memahami trend global. Sekarang kita akan lihat pula pada kemahiran global. Okay. So tadi kan waktu awal bila saya tanya cikgu, apa yang cikgu nak lihat di dalam ciri-ciri yang cikgu nak lihat pada student kita. Ada yang tulis kata boleh berfikir, kritis, berdikari, bertanggungjawab dan sebagainya. Okay. All those ciri-ciri kita boleh bantu murid kita dapatkan ciri-ciri itu dengan memperkenalkan dan mengasah kemahiran-kemahiran global. So dalam Genosis kita ada 3 kumpulan besar kemahiran global. Yang pertama adalah kemahiran pembelajaran dan inovasi. Okey, cikgu boleh tengok dekat sini. Dan di bawah kemahiran global pembelajaran dan inovasi ni kita ada pula sub-sub kemahiran. So kemahiran pembelajaran dan inovasi is all about being a lifelong learner. Mengasah kemahiran-kemahiran yang boleh membantu kita menjadi seorang pelajar lah sampai kita tua pun we should still be learning, right? So that's what it's all about. Kemudian kemahiran kehidupan dan kejayaan. Inilah kemahiran-kemahiran yang membantu student-student kita nanti boleh menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain, hidup mereka bahagia, mereka berjaya di dalam apa jua bidang pekerjaan mereka kerana mereka mempunyai kemahiran-kemahiran seperti berinisiatif, terarahkan diri, boleh berfikir secara fleksibel dan sebagainya. Dan kemudian kerana kita memang tinggal dalam abad ke-21 yang teknologi ada di mana-mana, mau tak mau kita kena bantu student kita untuk membangunkan kemahiran informasi, media dan teknologi. This is really important especially now. Hari ini baru saya baca dalam surat khabar tentang seorang pelajar yang hampir tertipu hampir RM100,000 scam. Dan saya terfikir, alamak, seandainya murid ini diberi kemahiran literasi informasi, dia tak akan terjebak dalam scam-scam yang macam tu sebab dia dah ada literasi informasi. Dia boleh menilai jenis-jenis maklumat yang sah dan maklumat-maklumat yang palsu. Okay. So itu secara umumlah kemahiran global Genosis dan cikgu-cikgu boleh juga rujuk kembali ke panduan guru Genosis untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap kemahiran global kita ni. So bagaimana kita boleh membantu pelajar-pelajar kita melatih kemahiran global ni? Sekarang mereka belajar dari rumah. Macam mana kita nak bantu mereka asah kemahiran-kemahiran global ni? Okay. Jadi kami akan berkongsi 3 tips hari ini dengan cikgu. Tips yang cikgu boleh gunakan sewaktu murid belajar dari rumah. Tip yang pertama, saya sangat menggalakkan cikgu menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry. So contohnya lah cikgu boleh buat inquiry minggu ini. Contohnya cikgu sejarah, kau tengok dalam example ni, cikgu sejarah kebetulan mengajar bab 5, Tamadun Awal Dunia. Okay. Dalam buku sejarah, bab 5, Tamadun Awal Dunia ni, ada inquiry ni sebenarnya. Ini saya ambil dari buku sejarah. Inquiry dia, bagaimanakah peningkatan hasil pertanian boleh menyebabkan pertambahan jumlah penduduk. Ini saya tak ingat dia bercerita tentang tamadun mana. Salah satu tamadun awal dunia lah. So, cikgu boleh berikan inquiry ni sebagai tugas murid. Dan
cikgu boleh gunakanlah apa saja saluran komunikasi yang cikgu gunakan untuk memberikan inquiry ni. Okey. Kenapa inquiry membantu? Okey, kalau kita balik ke slide ni, dengan membuat inquiry, pembelajaran berasaskan inquiry, murid-murid dapat mengasah pelbagai jenis kemahiran. Contohnya, saya pilih dekat sini. Obviously yang pertama, kemahiran pembelajaran di inovasi ni, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah, inquiry, for sure. Okay. Mungkin dia juga dapat mengasah kreativiti dan inovasi. Apabila kita memberikan projek atau inquiry kepada murid, kebanyakan skill-skill kemahiran hidup dan kerja ini boleh kita asah. Of course, dia akan berlatih inisiatif dan terarahkan diri sebab cikgu bagi dia kerja tu, cikgu bagi mungkin masa 1 minggu untuk dia buat sendiri, dia menggunakan inisiatif dia sendiri, terarahkan diri. Dia nak present dia punya jawapan dalam bentuk apa, itu mengikut kreativiti dia. Dia boleh mengasah kebolehsesuaian dan fleksibel sebab nanti selepas buat inquiry kan biasanya kita akan present. Murid akan buat pembentangan, jadi mereka akan berkongsi hasil-hasil dapatan daripada inquiry. Jadi setiap murid tu dia akan mendengar hasil daripada orang lain yang tak semestinya sama dengan hasil yang mereka dapat. Jadi dengan mendengar perspektif orang lain yang mungkin berbeza dengan perspektif dia sendiri, murid kita dapat mengasah flexible thinking. And of course, kalau dia buat inquiry tu online, mengasah literacy ICT. Cikgu semasa murid membuat inquiry, cikgu berikan tips bagaimana untuk menilai kalau maklumat yang dia dapat itu boleh dipercayai atau tidak. Literasi informasi. Literasi media, mungkin dia menggunakan Google Slide untuk membuat presentasi, membentangkan hasil daripada inquiry dia. You already hit literacy media. So, one inquiry, cikgu boleh bantu murid-murid cikgu untuk mengasah pelbagai jenis kemahiran, right? Okay. Satu lagi, tip yang kedua adalah struktur pembelajaran kooperatif. Okay, so kalau dalam kelas genosis yang biasa, memang kita menggalakkan cikgu menggunakan CLS kan? Tapi kalau murid berada dekat rumah sekarang, boleh ke diorang buat CLS? Jawapan dia, boleh. Cikgu pakai creativity, flexible thinking, okay? So, ada beberapa CLS activity yang cikgu boleh modify supaya cikgu boleh lakukan secara online. Saya berikan satu contoh dekat sini. Aktiviti kita adalah where do you stand. So where do you stand ni kalau dalam kelas, kita bagi student satu statement. Okay, biasa statement ni dia controversial sikit lah. Jadi mungkin ada student yang setuju, ada student yang tak setuju. Kemudian kita bahagi kelas kepada dua. Sebelah kanan setuju, sebelah kiri tak setuju. Okay, kemudian murid akan bergerak sama ada ke sebelah kanan atau sebelah kiri untuk menunjukkan bahawa dia setuju atau tidak setuju dengan statement. Kalau cikgu nak buat ni online, boleh. Cikgu boleh gunakan Google Slide contohnya seperti yang saya lakukan dekat sini. Okay, ni saya pakai Google Slide. Okay, saya hanya buat satu line, kemudian dekat sebelah kiri saya tulis tidak setuju, sebelah kanan saya tulis setuju. Kemudian saya bagilah statement. Okay, vaksin COVID-19 perlu diberi secara percuma kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang ekonomi. Okay, jadi contohnya lah mungkin ada student, okay, contohnya Rizal, dia tidak setuju. Jadi dia boleh add, dia boleh tambahkan pendapat dia pada Google Slide ni. Okay, dia akan dan dia akan memberikan sebab dia, alasan kenapa dia tak setuju. Ini akan membebankan kerajaan. Mungkin ada student yang dia setuju. Jadi dia tambahkan pendapat dia pada Google Slide ni di sebelah bahagian setuju. Lenny, kerana dia kata semua rakyat Malaysia perlu diberi hak yang sama. Mungkin ada student yang setuju tapi mungkin di tengah-tengah dan alasan dia kerana dia merasa semua kanak-kanak sahaja perlu diberikan vaksin ini secara percuma. So cikgu boleh buat ni and I want to show you what that might look like kalau cikgu buat dalam kelas. Okay. Kalau cikgu buat dalam kelas, okay, ini
Mungkin cikgu boleh buat macam ni. So cikgu create dulu Google Slide ni dan cikgu share dengan student-student cikgu. Okay. Okay, ini contoh dia. Kemudian cikgu tambahkanlah slide-slide yang kosong. So murid nanti boleh add sendiri. Contohnya kalau saya murid kelas cikgu ni, saya pergi dekat insert, okay, shape. Okay, apa-apalah shape saya pilih. Okay, kalau saya tidak setuju, contohnya saya create dekat sini and then saya boleh tulis nama saya dan pendapat saya apa. Okay. Kenapa saya create banyak slide? Sebab kalau saya ada 40 orang dalam kelas, tak mungkinlah diorang boleh tulis semua on the same slide. So, saya create beberapa slide. It's okay that they are writing on different slides. Ini masih struktur pembelajaran kooperatif kerana murid-murid masih belajar dari rakan-rakan mereka. I'm still reading, saya boleh baca apa pendapat Raj, saya boleh baca pendapat Lenny, saya boleh baca pendapat Rizal. So the learning yang saya dapatkan tu bukan hanya dari diri saya, bukan hanya dari guru, tetapi daripada rakan-rakan saya juga. So ini satu tips yang kami boleh share dengan cikgu lah tentang struktur pembelajaran kooperatif atas talian. Okay. Another way you can do this, kalau cikgu nak buat CLS di atas talian adalah menggunakan Padlet. Okay, kita cuba kita pergi ke Padlet. Okay, so contohnya kalau saya tak nak pakai Google Slide, saya nak gunakan Padlet. Senang je, okay. Ini Padlet yang kosong. Saya tulis ni vaksin COVID-19 perlu diberikan percuma. It's still the same, okay. Tapi dekat sini saya bahagikan Padlet saya ni kepada dua bahagian. Bahagian setuju dan bahagian tak setuju. Kemudian murid tinggal add, tambahkanlah pendapat-pendapat mereka di sini. Okay. So again, ini masih pembelajaran kooperatif kerana saya boleh membaca pendapat rakan-rakan lain. Mungkin saya boleh sebagai seorang guru, I can add more to this. Saya boleh minta student saya untuk pilih satu pendapat kawan yang lain yang saya setuju dan berikan komen atau cari pendapat orang yang berbeza dengan saya dan berikan komen, atau you can even do debates, right, on using Padlet. Okay, so itu salah satu cara lagi lah untuk cikgu menggunakan CLS di dalam online. Okay. Dan kalau cikgu pakai aktiviti CLS ni, again, cikgu boleh membantu murid mengasah pelbagai jenis kemahiran. Kemahiran hidup dan kerjaya, kemahiran pembelajaran dan inovasi, okay? So many things that you can hit. Ini aplikasi pembelajaran kooperatif yang saya sendiri suka gunakan. Cikgu boleh gunakan Kahoot. Mentimeter ni yang kita gunakan tadi pada awal sesi kita. Cikgu boleh gunakan Padlet atau just Google Slides. It's a very, very wonderful tool. Satu lagi cikgu boleh cuba adalah debate graph as well. Itu nanti murid boleh buat mind map. Dia boleh buat mind map bukan hanya mind map individu tetapi contohnya mind map kelas. Jadi banyak murid boleh contribute to that mind map. So it's quite a wonderful app. Tip yang ketiga dan juga tip yang terakhir, kita pun dah hanya ada 10 minit lagi saja. Okey, adalah memberikan mini lessons, pembelajaran mini. Sebab mungkin student kita ni belum begitu faham apa itu, contohnya lah, apa itu kebolehsesuaian dan flexibility. Apa itu flexible thinking? Dia tak tahu. Bila kita bercakap tentang kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerjasama, what are those skills? Apa sebenarnya yang saya boleh buat untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran ini? So kita berikan mini lessons. Maksudnya cikgu berikan satu video, contohnya lah cikgu boleh beri video atau cikgu boleh beri satu artikel yang berkaitan dengan kemahiran ini
untuk dipelajari oleh student kita. Saya berikan contoh dekat sini. Kalau misalnya saya nak membantu murid saya membangun kemahiran berkomunikasi. Sebab saya sedar bahawa bila murid saya buat pembentangan, cara diorang buat pembentangan tu mungkin agak membosankan. Diorang belum berjaya untuk mendapatkan attention dari audience, right? And itu kemahiran komunikasi. So, mungkin saya akan perkenalkan video ni yang saya dapat daripada YouTube. Video tentang tips, teknik untuk tarik perhatian penonton. Okay, video ni singkat saja, saya rasa dalam 4 atau 5 minit dalam bahasa Melayu. So, I will use this video in my lesson, mini lesson. Saya akan berikan video ni kepada murid saya. Saya akan mungkin berikan beberapa tugasan, mungkin minta murid mencatatkan 3 poin penting yang dia pelajari daripada video ni. Mungkin dia boleh cuba sendiri. Mungkin task yang saya berikan tu adalah, okay, saya nak awak cuba sendiri 3 tips ini ketika awak membuat pembentangan tentang inquiry kita yang seterusnya. So, it's a very powerful way, cara yang sangat efektif untuk kita membantu murid-murid kita mengasah kemahiran-kemahiran global. Sebab kita tak boleh expect student kita untuk automatically tahu cara bekerjasama, cara berkomunikasi, cara berfikir secara kreatif atau inovatif, right? So sometimes we have to give them these mini lessons. Dan dekat YouTube and also online itu ada banyak macam-macam artikel yang cikgu boleh gunakan sebagai sumber rujukan untuk pelajaran-pelajaran mini cikgu. Okay. Di sini saya ada beberapa contoh topik yang saya rasa sangat sesuai diberikan untuk pelajar-pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 especially iaitu yang pertama, apa itu pemikiran fleksibel. Ini ada kaitan dia dengan kemahiran kebolehsesuaian dan fleksibel. Bagaimana cara mengurus waktu. Ini juga berkaitan dengan kemahiran hidup dan kerjaya. Bagaimana menilai kesahihan maklumat dari internet. So important ketika banyaknya pengedaran berita-berita palsu, hoax, right? So, kenapa tidak kita berikan student kita mini lesson cara menilai kesahihan maklumat dari internet. Atau cikgu boleh bagi diorang mini lesson tentang cara menggunakan Google Drive. Sebab sekarang Google Drive adalah salah satu alat yang sangat efektif untuk mengurus pembelajaran murid. Dia boleh simpan artikel, dia boleh submit tugas dia, dia boleh simpan hasil penyiasatan dia, inquiry dia, gunakan Google Drive. So why not give them a mini lesson on that? Dan dengan itu, cikgu boleh membantu murid mengasah kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi. Right? So, saya ulangi lagi sekali, untuk kemahiran global tu kami ada 3 tips. Okay, tips yang pertama, kami sangat menggalakkan cikgu untuk menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry. Cikgu boleh buat inquiry of the week, inquiry minggu ini. 1 inquiry sahaja tu dah boleh membantu mengasah pelbagai kemahiran. Tip yang kedua, teruskan menggunakan CLS, Cooperative Learning Structure. Fikirkan bagaimana saya boleh gunakan Cooperative Learning Structure ini ketika murid belajar dari rumah. Dan tadi saya dah berikan 2 contoh menggunakan Google Slide dan menggunakan Padlet. And the third one is memberikan pelajaran-pelajaran mini kepada student-student kita tentang kemahiran-kemahiran global ini. Okay, so sebelum kita masuk ke exit ticket, ada pertanyaan tak setakat ini on the Q&A? Sarah, ada pertanyaan tak? Tak ada pertanyaan, but someone suggested this thing called Pear Deck, which is actually a really good option. Okay. Yeah. Okay. Yeah, and it's usually partnered together with Google Slides. So that's definitely something that the other teachers can also look into. Pear Deck. Dia macam mana tu? Pear, P-A-I-R. buah pear. Oh, buah pear. Okay. Boleh tak kita
kita share dekat Q&A dekat, so we have a record of it. Nanti kita boleh share dekat WhatsApp group or straight away share dekat WhatsApp group master trainer, dan nanti JU boleh sebarkanlah ke sekolah. Okay, ada pertanyaan lain so far? Kalau tak ada, kita boleh buat aktiviti. No, no question. Okay, so sekarang kita nak check whether we already faham apa yang kita pelajari hari ni. So kita cuba ni, alright, kita buat aktiviti Kahoot. Okay, so teachers please go here. Nanti kejap, saya akan, sorry. Okay, Sarah, can you see my screen now? Yes. With the Kahoot game pin? Yes. Okay, alright. Cikgu boleh pergi ke kahoot.it, kemudian masukkan game pin 6971136. Saya pun cuba masuk juga. Okay. Still waiting for players. Okay, masukkan nickname. Okay, dah ada satu. Saz langsung. Ada Sawi. Alright. So because there's a lag, I think we'll wait for a while lah. Yeah. Yay! Puan Rohaida. Nice. Nice. Okay. Siapa lagi ni? Cikgu Nick. Cikgu Nick. Okay, Cikgu Dayang. Hello. Terima kasih sudah menonton webinar kita. Cikgu Ho. Hello. Nice. Hello. Cikgu Rohaida tu warisan putri kan? Bangga dia tulis WP tu. Right, let's see. Cikgu mana lagi ni? Jom kita main Kahoot. 7 please. Kita tunggu lagi sebentar lagi. Mungkin ada yang tak dapat masuk. Yep. Okay, Cikgu Wan. Puan Rohaini, Cikgu Ayuni, hello. Cikgu Fai. Hai. Puan Laili, Cikgu Azlina. Okay, siapa lagi? Mungkin kita sebab waktu tak cukup, kita sampai 15 orang kita start ya. Okay, Cikgu Rohaitina. Okay, jadi nanti cikgu tengok soalan dekat skrin cikgu? Yep. Okay, soalan-soalan dekat skrin tapi jawab dekat handphone. Alright, okay. Shall we start now, Sarah? Yeah, sure. Alright, kita start Mohon maaf cikgu-cikgu yang belum sempat nak masuk, tak apa. Nanti kita buat lagi Kahoot. We will start now our game. Okay, so ada 5 soalan. Are you ready? Okay, question. Yang pertama, yang mana bukan trend global genosis? Yang mana bukan trend global genosis? 49 seconds. Oh. Dah ada satu jawapan. Yang mana bukan trend global genosis? Ni cikgu-cikgu genosis mesti dah tahu ni. Okay, dah ada 2 jawapan. Yang mana bukan trend global genosis? Maybe I put the sound a little bit. Oh, dah ada 8 jawapan. Okay. Dah ada. Okay, let's see. Yang mana bukan trend global genosis? Alright, we have 17 answers, 18 answers. Yay! Okay, jawapan dia kemajuan global. Okay. So ada 10 cikgu yang dapat menjawab dengan betul. Okay, Puan Rohaida. Woo! Puan Rohaida, top sekarang. Okay, soalan seterusnya. Topik berita bil elektrik naik sepanjang PKP.
boleh kita kaitkan dengan inovasi dan keusahawanan global. Betul atau salah? Oh, this one's only 15 seconds, sorry. Oh, did I not change it? Okay, tak apa. Oh, hanya 2 orang yang berjaya menjawabnya. Okay. So the answer is yes. Bil elektrik naik sepanjang PKP, kita boleh kaitkan dengan inovasi dan keusahawanan global. Alright. So let's try the next one. Wah, okay. Okay, yang seterusnya. Yang mana bukan kemahiran global genosis? Yang mana bukan kemahiran global? Kemahiran PMK, kemahiran belajar dan inovasi, kemahiran hidup dan kerjaya atau kemahiran perekonomian. I think this is quite easy lah for the teachers. Okay, dah ada 8 jawapan. 36, 34. Yang mana bukan kemahiran global genosis, cikgu? Tadi saya dah terangkan. I love using Kahoot. I realise that orang dewasa pun suka main game menggunakan Kahoot. I've seen it used at a wedding before. Pernah digunakan dalam perkahwinan. So Really? it's quite, yeah, really Wow. funny. Okay, 4, 3, 2, 1. Alright, jawapan dia kemahiran perekonomian. Yang ini bukan kemahiran global genosis. Okay, kita tengok ranking. Wah, Puan Rohaida. Naik lagi. And then Cikgu Azlina, Cikgu Noraida. Okay, I believe, okay, soalan yang keempat. True or false? Betul atau salah? Padlet boleh digunakan untuk membuat aktiviti CLS. Senang ni. Jadi saya bagi 20 saat je. Padlet boleh digunakan untuk membuat aktiviti CLS di atas talian. Dua, satu. Okey, betul. Padlet boleh kita gunakan untuk membuat aktiviti CLS di atas talian. Alright, and our next question. Okay, ini yang terakhir. Untuk mengasah kemahiran global, okay, membantu pelajar saya mengasah kemahiran global, saya boleh memberikan apa? Struktur pembelajaran kooperatif, CLS, pelajaran mini, inquiry minggu ini atau semua pilihan di sini. So which one is the best answer? Cuba. So actually Sarah, another app kalau tak nak pakai Kahoot, another one is Socrative. Yes. Ya, cikgu boleh gunakan Socrative. Nanti kita akan tulis dalam share dengan JU lah. Socrative, Mentimeter, Kahoot, ini semua app yang free yang cikgu boleh gunakan. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita tengok jawapan. Alright, well done. Semua pilihan di sini betul sebab kita boleh gunakan struktur pembelajaran kooperatif, kita boleh gunakan pelajaran mini lesson, kita boleh gunakan inquiry minggu ini. Yay, dan the best performance. Wah, okay, Cikgu Noraida, hooray. Nombor 3, Puan Rohaida, hooray. And the first, Cikgu Azlina. Yay. Okay, baik. Terima kasih. Alright, thank you to all teachers yang dah participate. Let me just change the slide. Okay, so terima kasih kepada semua cikgu yang dah sporting join kita main game tadi. It's very important kalau cikgu buat training session sama ada untuk murid atau dengan guru-guru yang lain untuk memberikan exit ticket lah at the end of the session. Okay, so
saya nak akhiri sesi kita dengan this quote from Albert Einstein. He says that the definition of insanity is doing the same thing over and over again but expecting different result. Jadi samalah di dalam waktu sekarang kita berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada student kita, berjuang untuk mewujudkan proses pembelajaran dari rumah yang efektif, yang berkesan. Tapi kalau kita menggunakan strategi yang sama, buat perkara yang sama, kita tak boleh expect different result. Kalau kita nak result berubah, student kita menjadi lebih involved, lebih ramai student yang akan mengikuti pembelajaran dari rumah. If you want more parents to be involved, if you want kualiti kerja yang dihasilkan oleh murid kita untuk menjadi lebih baik, maksudnya input dari kita dan cara penyampaian kita itu juga haruslah berubah. Okey. Dan kalau cikgu mungkin sekarang ada pertanyaan sebelum we end the session. Sarah ada cuba cek dekat Q&A, ada soalan tak? None so far. None so far. Okey, tak apa. So sebelum saya mengembalikan platform kepada Puan Laili, saya nak menggalakkan cikgu-cikgu untuk scan QR code ni, pergi ke Padlet kita, Padlet webinar kedua, dan menulis any question that you have. Kalau cikgu masih ada soalan tentang strand global, kemahiran global, atau kalau cikgu ada komen tentang sesi kita hari ini, cikgu ada yang pendapat yang nak sampaikan, please, saya sangat mengalu-alukannya. Okey. Baik, so terima kasih dari saya dan Sarah. I will now return platform kepada Puan Laili lah. Thank you. Terima kasih Sawitri dan Sarah ya. Tapi saya rasa mungkin kita boleh tunggu sebentar sebab because of the lagging kan. Okay. So mungkin kalau ada soalan-soalan yang partisipan kita nak ajukan, so kita boleh tunggu a few minutes lah untuk kita jawab. Okay. Sebelum tu mungkin kita nak memberitahu tentang seminar webinar kita yang seterusnya untuk minggu depan. Minggu depan kita akan melihat bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menerap attribute sebagai seorang guru. So dia lebih kepada discussion, panel discussion yang melibatkan panel kita Puan Sawitri dan juga Puan Elmery. Dan juga dua orang JU insya-Allah, JU sekolah yang akan berkongsi pengalaman mereka dalam menerapkan atribut sebagai seorang guru genosis di semasa PKP dan MCO ya. Yang itu untuk webinar kita yang ketiga, siri ketiga, insya-Allah kita akan buat pada 25 hari bulan, hari Khamis petang. Kita akan share, kongsikan maklumat seperti biasalah melalui Facebook, melalui WhatsApp group dan sebagainya. So kita juga alu-alukan sekiranya guru-guru yang bukan daripada Sekolah Rintis Genosis untuk turut serta, amat dialu-alukan. Dan untuk yang webinar kita yang keempat yang dijangka akan kita laksanakan pada 2 hari bulan 7, juga hari Khamis petang pukul 2, adalah bagaimana kita nak menerap dan mengembangkan atribut pelajar, murid semasa pembelajaran dari rumah. Saya rasa ini juga satu yang penting sebab bagaimana kita berada di jarak yang jauh kan, so macam mana kita nak develop attribute ni dari jauh. So this is something yang saya rasa memang relevan dengan bukan saja sebagai seorang guru tapi sebagai kita ibu bapa juga boleh kita praktikkan. So insya-Allah kita akan war-warkan maklumat ini dan kita alu-alukan lebih ramai lagi peserta untuk
untuk turut serta dalam webinar-webinar seterusnya. Saya rasa tak nampak lagi Savitri soalan-soalannya. Okey, Ya. Puan Laili. Ya. Boleh saya share dengan our participants sekejap yang dokumen kerangka kerangka diagnosis? Okey, sebab nanti kita akan upload to GEMS kan? Ya. Okay, untuk makluman, pihak Puan Savitri dan Puan Sarah telah menyediakan bahan sokongan untuk menerapkan trend dan juga kemahiran diagnosis berdasarkan KSSM, subjek-subjek dalam di sekolah ya, dari buku teks. So saya rasa ini sesuatu yang amat bagus untuk cikgu-cikgu lihat dan praktikkan. Okey, Savitri silakan. Ya, saya share sekarang. Okey, can you see the screen now? Ya. Okey, saya full screen lah. Okey, jadi resource ni nanti cikgu boleh download dari GEMS. So sebab melalui pemerhatian kami ketika kami melawat sekolah tahun lepas dan juga ketika kami mengadakan training untuk MLT dan SLT pada bulan Februari kemarin, kami mendapati bahawa cikgu masih ada cikgu yang masih mempunyai masalah di dalam cuba mencari kaitan di antara trend global, kemahiran global, konsep global di dalam KSSM. Jadi kami cubalah untuk bantu cikgu-cikgu. So what we did, Cikgu Sarah dengan saya, apa yang kita buat tu, kita ambil buku teks. We look at the textbook untuk 6 subjek. Sains, sejarah, geografi, matematik, bahasa Melayu dan English. Dan kami bertanya pada diri kami sendiri, apa trend global, kalau saya mengajar bab ini, apa trend global yang saya boleh highlight, apa konsep global yang saya boleh highlight dan apa kemahiran global yang saya boleh highlight. Jadi setiap subjek tu kami pilih 3 bab at random, okey, 3 bab at random dan kami cuba kita cuba tuliskan dekat sini cikgu boleh highlight konsep apa, dekat sini cikgu boleh highlight kemahiran apa. Jadi contohnya lah yang ini untuk sains, bab 1, tingkatan 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik, kami dah tulis trend global yang sesuai untuk cikgu highlight di dalam bab ni adalah inovasi dan keusahawanan dan juga kewarganegaraan, dan kami juga berikan penjelasan lah sedikit. Dan juga konsep global, kami pilih 2 konsep dan kami berikan penjelasan. Okey, kenapa dekat sini kami rasa sesuai untuk cikgu highlight struktur. And then kemahiran global. Untuk kemahiran global, kami pilih aktiviti daripada buku teks. Sebenarnya dalam buku teks tu banyak aktiviti-aktiviti inquiry. Jadi kami pilih satu aktiviti dan kami tanya diri kami sendiri, apa kemahiran global yang murid kita boleh asah kalau mereka membuat aktiviti ni. So contohlah kalau aktiviti 1.4 ni dalam buku teks sains, aktiviti dia mengkaji peraturan di dalam makmal dan langkah-langkah keselamatan. So kemahiran yang dia boleh asah adalah pembelajaran dan inovasi, specifically komunikasi dan kerjasama, dan penjelasan dia ada di sini. So nanti cikgu boleh tengok sendiri. Untuk sains kita buat bab 1, bab 6 dan bab 9. Of course ini bukan satu-satunya contoh. So dalam buku bab 9, walaupun kami highlight sistem dan perubahan, mungkin kalau cikgu jumpa konsep lain yang sesuai untuk cikgu highlight, boleh kita gunakan. Ini hanyalah contoh-contoh. Untuk BM pun kita ada unit, kita buat untuk unit 1, unit 16, unit 21. English kita pakai, memang sekolah menggunakan Pulse 2. Tolong betulkan saya kalau informasi saya salah, tapi rasanya betul ni, memang pakai Pulse 2 dalam Form 1 English. Kita pilih unit 3, Wild Weather, unit 4, Life on Earth, and unit 5, Let's Experiment. So nanti cikgu boleh download this resource. Saya hanya nak memperkenalkan. Jadi cikgu, kami harap dia akan memberi gambaran yang lebih lah macam mana cikgu boleh
menerapkan kerangka genosis di dalam KSSM, dan kami juga membuat satu panduan membaca, how to make sense of the document, beserta juga ringkasan tentang konsep global, trend global dan kemahiran global. So saya harap dokumen ni akan membantu guru-guru lah. So memang niat kami, we want to help you. Dan setelah cikgu gunakan resource ni, tolong berikan kami komen apa yang kita boleh perbaiki, adakah dokumen ni berguna untuk cikgu atau apa yang kita perlu tambahkan, please let us know lah. Okay. Puan Laili mute rasanya. Sorry, yes, Sawitri. Okay. Minta maaf. Tak Ya. apa. Dah habis Dah habis. Okay. Okay. So nanti dekat GEMS, cikgu akan download dari mana yang Puan Laili, dari Knowledge Exchange ke? Ya, untuk bahan-bahan ni kita akan dah create space di dalam GEMS, di Knowledge Exchange, dan saya rasa dalam mulai esok lah cikgu-cikgu boleh start to download. Video pun kami akan kongsikan nanti, bagi kami masa sedikit untuk upload the video, dan InsyaAllah kita akan perbanyakkan lagi lah bahan-bahan untuk kegunaan sama. So saya rasa setakat ini saja untuk hari ini. Alhamdulillah, kita harap untuk yang sesi-sesi akan datang lebih ramai lagi yang dapat turut serta. Cuma kita ambil maklum Cikgu Nik kata sebab untuk webinar 3 dan 4 ni petang mula pukul 2, ambil kira waktu cikgu dah mula sekolah. So mungkin ada cikgu-cikgu yang baru balik sekolah, so dia tak ada ni kan. So kita akan ambil maklum, kita akan berbincang balik dengan pihak RITE untuk tengoklah masanya sesuai nanti. So saya rasa okeylah, itu saja. Alhamdulillah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Bye.